Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud kemuliaan seseorang itu duduk pada agamanya dan marwahnya duduk pada akal, dan kebangsawanan dia duduknya pada akhlak. Nabi SAW beritahu pada kita, mulianya tidak kita ni duduk pada agama. Jadi kalau kita nak cari kemuliaan ni ialah benda yang comel lah, benda yang bagus. Kita tengok satu orang mungkin bakal menantu kita ke, bila mari minta anak kita, kita tengok kemuliaan dia, bagus dia, akhlak dia. Jadi punca bagusnya agama dia punya akhlak dia, kemuliaan dia ni duduk pada agama dia. Agamanya pertama sekali kita mungkin tengok pada tingkah laku dia. Lepas tu tengok orang panggil muka jernih sikit. Ya tak? Sebab kemuliaan manusia ni kalau dia kehidupan dia itu berpegang pada agama, dia efek pada muka dia. Ya. Dia punya orang panggil air muka dia tu. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Orang banyak sujud pun dia ada kesan dia pada muka dia, simahum. Ya. Simahum maknanya nampak pada muka dia. Jadi kadang-kala kita melihat orang tu tengok pada muka dia aja. Bahkan dari sudut ilmu jenayah pun, ya tak, ilmu jenayah, polis ke apa dia bila bertembung dengan pesalah-pesalah, kadang-kadang dia tengok muka aja. Ya tak, tengok air muka, tengok muka orang tu pun tahu dah ni bersalah tidak kan. Panggil pula pakar psikologi dia tengok muka. Ya, dia tengok watak, cara gerak, body language apa semua. Di situ menggambarkan dia punya salah ke tidak. Ya? Baik, begitu juga agama kita ni tuan-tuan. Kemuliaan agama kita ni duduk pada agama dia. Jadi bila ada penghayatan agama, nampaklah kemuliaan manusia tu. Ya, sama ada dia satu orang maknanya ahli perniagaan ke, pegawai kerajaan ke, duduk pada agama. Ya. Sebab tu bila sebut agama ni pula dia banyak. Ya. Bila sebut agama ni, nak menghayati agama ni, kana khuluqul Quran. Ya. Akhlak Nabi ni duduk pada Al-Quran. Ya. Agama-agama ni nak tengok mana, nak cari mana sumber dia. Nombor satu sekali Quran. Quran pula tebal dia pun bukan tebal mana pun, 2 inci je lebih kurang. Kan? 2 inci kalau hak biasalah ya. Hak tebal tu 2 inci. Tulisan kasar sikit maknanya 3 inci. Ya. Baik. Jadi dalam Al-Quran dia ada asas saja. Ya. Kemudian penghuraian dia duduk pada hadis. Sebab tu hadis-hadis ni dia kita tak boleh nak tolak. Ya. Macam main isu nak tolak hadis ke apa benda, itu tak betul lah. Ya. Hadis tu dia nak cerita apa yang ada dalam Al-Quran. Lepas tu pula hadis itu pula ditafsirkan oleh para ulama. Ulama ni pula siapa dia? Ya. Ulama jangan kita sempitkan, bila sebut ulama aja. Maka kita sempitkan dengan orang yang tahu saja bab agama. Ulama ni orang yang alim lah, alim. Ya. Ini kalau kita bincang dari sudut Islam, ulama tu siapa dia? Orang yang alim tentang ilmu-ilmu yang mereka terokai. Ilmu sains ke apa benda semua sekali, ilmu matematik. Ya. Baik. Jadi cuma dulunya ulama dulu walaupun dia bincang bab matematik ke sains, macam Al-Khawarizmi dia pakar matematik dan diakui sendiri oleh pakar Arsajana Barat, Al-Idrisi dengan geografi dia. Semua ilmu dia tu dia kait dengan Tuhan. Itu dia jadi ulama, nampak ulama pada dia tu. Sekarang ni orang yang pakar di sudut matematik, dia tak kait benda tu dengan ketuhanan. Jadi seolah-olah orang pandang bila sebut tok guru matematik, dia bukan ulama. Itu je jadi pemisahannya. Tapi zaman dulu
tak? Maknanya Al-Idrisinya dengan geografinya, Al-Khawarizmi dengan ilmu matematik, ilmu hisab, kemudian ilmu jibra dipanggil dulu. Kalau kita buka kitab cerita-cerita kepakaran ulama dulu ni, ilmu matematik tu dia kata algebra, kita sempat dengan ilmu tu, dengan nama tu, bukan ilmu tu dah, benda sama aja, matematik ke kira-kira ke. Sebelum tu saya ingat saya pun sempat dengan orang panggil ilmu kira-kira, tapi yang latest ni, yang terbaru dipanggil ilmu matematik. Jadi kemudian lagi siapa lagi? Ibnu Hajar dengan Ibnu Sina terkenal dengan kedoktoran, perubatan dia, at-tib, sehingga orang barat pun ambil daripada situ ilmu kedoktoran. Jadi kalau tengok gaya dia tu, dia walaupun dia pakar di sudut perubatan, namun dia tu tengok watak dia, tengok gambar hak kita duk belajar dulu. Ya tak? Zaman orang putih dulu lah, kuat lagi orang putih masa tu, pakai serban. Pasal apa dia? Sebab dia adalah satu ulama perubatan, tetapi dia hafal Quran dan dia kait benda tu dengan Tuhan. Makin dia belajar bab ke Tuhan, ke perubatan, makin dia nampak kebesaran Tuhan. Baik. Jadi yang mentafsirkan hadis ni ialah ulama-ulama. Dan ulama inilah yang mengembangkan ilmu, sama ada ilmu agama ke ilmu dunia, dikembang. Saya sentuh benda ni tuan-tuan sebab ada kalanya kita daripada kalangan kita orang Islam, dia macam mengecikkan ilmu agama Allah Ta'ala. Maknanya ilmu dia dipakai 2, 3, 4 biji kitab habis. Jadi orang lain yang hok mari ni, dia mengkaji ilmu ni, kita menafikan pengkajian dia, pembacaan dia. Sedangkan kita baca laukan al-bahru midadan li kalimat Rabbi dalam surah apa tu, Al-Kahfi, ayat yang akhir tu. Kalau nak kira ilmu Tuhan ni, ya tak, hok ada dah ni pun, hok mana ada ni pun berapa titik baru daripada orang panggil, kalau nak ambil dakwah daripada, maknanya tak habis, lautan tu tak habis. Kalau lautan tu dijadikan laukan al-bahru midadan li kalimat Rabbi, kalau dia diambil lautan itu sebagai dakwah, habis air laut tu. Nak ceritanya ilmu Tuhan ni tuan-tuan luas. Quran basic, mari hadis cerita, lepas tu mari ulama lagi, pecah-pecah. Ulama pula dia berpanjangan tu sampai kiamat. Jadi kita tak boleh nak tahan pengkajian manusia ni terhadap ilmu Tuhan, tak boleh. Sampai kita kata ini kitab, kita bawa kitab kuning, tak boleh kan? Kena kitab putih dah. Sebab apa dia? Ilmu tu dia hidup. Suasana sekarang ni, kehidupan manusia tu dia hidup dengan benda-benda baru. Jadi di situ ulama-ulama dia kena keluarkan pandangan-pandangan dan fatwa yang baru. Di samping kita tidak menafikan maknanya fatwa-fatwa yang lama. Sebab tu Imam Syafi'i sendiri pun, itu yang dikatakan Imam Syafi'i pun dalam kitab dia pun, dia ada kaul jadid, kaul qadim. Apa maksud kaul qadim jadid? Kaul qadim ni maknanya hak lama, pandangan lama. Hak jadid, kaul jadid ni baru. Pasal apa baru? Sebab macam ni lah, dia duduk Mekah, orang tak ramai, maka kalau sentuh lelaki perempuan datang. Oh, bila Imam Syafi'i kita ni dia mati di Mesir. Pergi Mesir tuan-tuan, macam tuan-tuan pergi sekarang. Tuan-tuan pergi sekarang ni Mesir, lepas tu Mekah kita pergi semua dah. Ya tak? Bandingkan tuan-tuan pergi Mesir sekali dengan Mekah, apa beza dia? Perbezaan inilah yang menyebabkan fiqh tu dia berubah. Jadi bila berubah, kita ni tak boleh nak kata mari ke mana pula ilmu ni. Bila tersentuh laki perempuan tak batal, pasal tak boleh nak elak, naik bas je tersentuh. Kalau main ilmu batal habis. Sebab tu bila pergi Mekah je buat haji, nak pakai hak sentuh batal ni, tak buat haji lah kita. Tapi maknanya ada orang yang mempertahankan tak boleh batal, walaupun ulama-ulama kata tak batal, tak batal. Tapi dia nak pakai hak ilmu batal juga habis. Maknanya di sini dia mempersempitkan ilmu yang Allah Ta'ala kata kamu ambil dakwah daripada laut pun boleh jadi laut tak habis ilmu aku ni. Jadi maknanya di sini kita jangan sempitkan ilmu
agama Allah Ta'ala. Termasuk kalau saya nak sentuh sikit benda ni, saya ingat maknanya bulan Mei ni kita ada hari ibu, hari pekerja, dan hari apa lagi, hari pekerja, hari ibu, hari guru. Saya ingat 8 hari bulan, 9 hari bulan saya ada khutbah berkenaan dengan hari ibu. Lepas khutbah tu maknanya ada SMS saya terima, komen lah, menyatakan bahawa hari ibu ni adalah hari apa ni orang panggil hari Mother Days, yang dibuat oleh orang kafir. Jadi buat apa kita nak sambut hari ibu? Satu, hujah dia. Yang keduanya, hari ibu ni tak payah ada hari. Ya. Tiap hari kita kena sayang ke dia. Ini satu pandangan yang membuktikan pada kita betapa maknanya pemikiran kita ni memang narrow lah, sempit. Ya. Kita jam, bila ada hari tu kita jam hari kekasihnya, kita jam habis. Ya. Kita menyatakan ini tak boleh sambut, haram ke apa benda, dan saya dimaklumkan di situ ada ulama yang menyatakan haram, syirik sambut hari ibu. Tuan-tuan nampak ya? Maknanya di sini nampak ilmu agama Allah Ta'ala sempit. Jadi orang tidak happy dan tidak bahagia dengan agama Allah Ta'ala ni kerana serba-serbinya haram. Sedangkan Nabi sendiri menyatakan mana-mana benda yang diamalkan semasa jahiliah tetapi dia tidak bertentangan dengan Islam dan selari dengan naluri dan tabiat yang ada pada manusia itu, maka dia adalah harus kita buat. Kalau ada tak betul, kita baiki, kita pandu. Bukannya kita jatuhkan hukum haram dan sebagainya. Baik, kita refer pada hari ibu saja. Sebagai contoh ya. Hari ibu ni tuan-tuan, sambut hari ibu ni baik. Dia mari mana? Daripada orang putih. Yang ulama ni kata, yang kalau base kepada mesej lah disebut nama ulama tersebut ya, dan saya tengok memang betul dia cakap sebiji. Haram dan syirik. Ya. Dengar balik YouTube. Ya. Hari ibu ni mari daripada idea orang putih. Kita soal apa yang dimaksudkan dengan hari ibu. Hari ibu ialah satu hari yang disambut oleh manusia untuk menyatakan kasih sayang daripada ibu. Ya. Baik. Habis macam mana yang kata apa ni, kita kena sayang kepada ibu ni sepanjang masa tak ada hari-harinya? Tuan-tuan, kita tengok pada kes ni je lah. Nabi ni dia suka kalau kita selawat pada dia. Disuruh, bukan kalau-kalau lagi, dia suruh kita selawat tiap hari. Tapi Nabi ambil satu hari, dalam seminggu dia ambil satu hari. Apa dia? Hari Jumaat. Nabi kata banyakkanlah selawat pada aku hari Jumaat. Ya. Maknanya tuan-tuan, dari sudut Islam pun takkanlah dia nak cerita sebiji-sebiji. Ya. Macam juga setahun Nabi dia tahu naluri. Memang kita diminta supaya sentiasa bahagia, sentiasa bermaaf-maafan dengan kaum keluarga kita, ke lelaki bini ke anak, dengan apa ni ayah. Tapi ada 1 tahun 2 kali yang itu kamu pelebih sikit. Apa dia? Hari raya puasa, hari raya haji. Kamu pelebih sikit, sedekah dengan orang. Hari raya haji kamu sembelih kambing, sembelih lembu. Tujuan apa dia? Sedekah ke orang. Sedekah ke orang ni bukannya hari itu saja, tiap hari kalau boleh, tapi hari itu kamu kena pelebih sikit. Begitu juga dengan hari ibu ni, kena sayang semua. Cuma ada satu hari orang putih create, dan benda tu tak salah. Dia create satu hari kita buat Mother Day, hari ibu. Maka hari itu terpulanglah pada kita nak buat kek ke apa benda, nak buat tahlil ke, itu terpulang. Cuma kalau dah ada ibu lagi, kamu call dia ke, kamu balik jumpa dia ke, sebagai menyatakan bahawa hari ni hari ibu. Ideanya mari daripada orang putih. Dah kamu sendiri maknanya tak nak mikir, orang putih terlalu fikir. Cuma cara orang putih sambut Mother Day ni, cara dia lah. Mungkin dengan cara dia bawa ke gereja ke, dan cara kita. So tak payah kita nak sempitkan pemikiran kita dengan benda-benda lagu tu. Kekasih, hari kekasih memang haram. Cara sambutan hari kekasih haram. Belah kita ambillah hari kekasih tu untuk kita berkasih sayang, lebihkan sikit kasih sayang kita sesama kita. Dia hari kekasih tu, kekasih apa dia? Laki perempuan tak kahwin pun boleh jalan. Kita
amalan praktikalnya kita buang. Tapi nama hari kekasih ni memang Allah Ta'ala pun Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih. Ya. So ambil ayat itu. Sekarang ni kita ada anak dara. Aku tahu anak dara aku ni sedang bercinta dengan satu orang lelaki. Sempena dengan hari kekasih ni, aku nikahkan dia secara mudah supaya dia tidak melakukan dosa dan maksiat. Itu cara dia. Kita pandu manusia ni supaya ikut cara Allah Ta'ala. Ya. Manusia nak berkasih sayang, tak boleh nak nafikan benda tu. Sebab Tuhan bagi benda tu, ya. Dalam lelaki pun ada perasaan cinta sayang pada perempuan pun lagu tu juga. Ya tak? Okey. Hari kekasih untuk hak tak nikah lagi. Okey, kita mak hari kekasihnya jatuh pada berapa bulan ni? Bulan 2 ke apa ni? Okey. Kita pun tengok anak dara kita ni pun ada dah partner dia, couple dia, lelaki. Baik, kita panggil. Kenapa tak nak kahwin lagi? Duit tak ada lagi. Okey, tak apalah. Ada berapa? Kita kahwin mudah-mudah dulu, lepas tu kenduri kemudian. Belah saya ni saya sebagai pok perempuan, sebab kenduri sekadar yang ada. Hak lelaki tu nak buat bila buat. Bila ada duit buat. Permudahkan begitu. Ya. Bukannya kita blok. Lepas tu keluar dalam khutbah ke apa benda, kan, ceramah ke hari kekasih haram. Kerja kita ni orang duk pandang Islam ni tuan-tuan, kerja dia mengharam. Apa sikit haram, apa sikit haram. Jadi tugas pemufti pun mudah, gaji mahal. Tugas mufti ni cukup mudah, gaji mahal. Ya, kerja dia buka kitab sikit. Kalau hak kerajaan dah buat, halal. Walaupun haram, halal. Ya, hak mana tak buat lagi, kalau tanya sebelum tu, okey, haram. Ya, jadi benda ni nampak kita punya agama ni sempit. Dan orang tak happy. Yang hari kekasih pun haram, hari ibu pun haram, hari apa tu apa lagi, hari yang 16 hari bulan tu hari guru. Ya, sebab ini tak ada, hari-hari ni guru kita kena hormat setiap hari. Jadi semuanya ini bila kita haram-haram, menampakkan Islam ni, orang panggil ilmu Islam ni tak banyak. Ya. Sikit. Tak payah pakai air laut lah, menanya air perigi je, dah habis dah dakwah. Tapi Allah Ta'ala kata, ilmu aku ni, kamu ambil air laut pun tak habis lagi kalau nak tulis ilmu aku. Inilah antaranya yang kita kena bincang, ya. Baik. Jadi manusia ni mulia dia duduk pada agama, ya. Jadi penghayatan agama ni tuan-tuan, ialah mana kita pakat baca lah, mana yang kita, hak mana kita baca di sini, hak mana baca kitab ni, hak boleh bacalah sendiri. Dia beli kedai, semalam ada satu makcik dia telefon saya. Dia kata, makcik ni, saya ni cikgu, dia kata. Saya pun tak kenal dia, ya. Saya suka baca, dia kata, baca buku agama ke apa benda, dia kata. Cuma saya duk cari Quran apa benda tu, yang pen ke apa benda, kat mana dapat. Jadi saya pun cerita lagi, kedai buku semua ada, kata. Kan? Cuma dia tak suka pergi jalan kedai buku semua dia kata dia buku-buku tu dia tengok dalam internet, dia order. Itu je. Cuma dia tak jumpa hak jenis belajar Quran tu dengan pen. Ya. Jadi tak apalah, maknanya baguslah dia suka membaca, ya. Menggambarkan bahawa bila suka membaca tu dia suka cari ilmu Allah Ta'ala yang banyak, ya. Jadi saya berhenti setakat tu dulu, insya-Allah kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.